الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Okay. Tengok pada sekejap putus pula lah. Suara boleh dengar Suara okey dekat live. Ada tak? Ada. Ada pada qawluhu inda qawlihi la yuqda alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu la yuqda alaihi bil inqidha'i بتصرم الآباد وانقراض الآجال. Dan tidak yuqda alaihi, tidak habis ke atasnya dengan inqidha, dengan putus, tidak habis. Dan Tuhan tu tidak sampai kepada penghabisan. Bitasarrumil abad, dengan habisnya tempoh atau masa. Wanqiradil ajal, dan selesainya tempoh masa. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak dihabisi oleh sesuatu. Tidak ada penghabisan dan penghujungnya atau penamat baginya. Itu dengan makna yang samalah, merujuk kepada baqa, abadiyah, kepada keabadian, keabadian Allah Subhanahu wa taala lah, wujudnya yang tidak ada penghujung. Yakni menghendaki oleh Imam Al-Ghazali, lianna dzalika wasful hawadith, kerana demikian itu sifat kepada yang baharu. Baharu inilah sesuatu yang ada penghujungnya, penghabisannya. Jadi penghabisan bagi wujud ni sifat al-hadis, sifat yang baru. Id ma thabata qidamuhu istahala adamuhu. Ini kaedah dia. Kerana sesuatu yang sabit qidamnya, sesuatu yang qadim, mustahil adamnya. Bila kita kata sesuatu tu qadim, dia bersabit qidamnya, maka mustahil adam tu. Sebab dia akan jadi tanakut sebagaimana kita sebut sebelum ni lah. Kerana qidam tu yang tidak terima tidak ada, tak terima tak. Tu qadim. Tak. Yang mana wujudnya itu mesti, wajibul wujud. Tiba-tiba boleh datang ketiadaan, maka menyalahi kepada hakikat qadim itu sendiri. Wasawa'un adzatu wa wasfuhu fi dhalik. Adzatu wa wasfuhu sawa'un fi dhalik. Sama saja. Zat ataupun sifat sama saja pada demikian itu. Zat Tuhan tidak ada penghujung, sifat Tuhan pun tidak ada kesudahan. Bal huwal awwalu bila bidayah. Bahkan dialah yang awal tanpa permulaan. Wal akhiru bila nihayah. Yang akhir tanpa kesudahan. Itu maksud yang awal dan yang akhir itu. Engkaulah kekasih awal dan akhir. Mana? Lagu apa? Lagu Legend. Boleh? Jamal Abdillah.
Awal dan akhir. Ni awal tu awal makhluk tu. Ni Allah awal dengan makna tiada permulaan. Ha, tak. Sebab awal ada banyak maksud. Dalam Syarqawi pernah sebut kan. Hmm. Sebab ha, awal bukan makna dia mula-mula ada. Tapi mula dengan maksud tiada awal baginya. Yang awal dengan maksud tak ada permulaan baginya. Nampak tak? Macam kita. Kita mari kelas yang terawal dan terakhir. Makna apa? Dia mari mula-mula dan dia terakhir. Kalau ada orang lain mari jadi tak nakut lah. Macam mana dia mari mula-mula tapi dia yang mari akhir sekali. Nampak tak? Jadi awal dengan maksud tiada permulaan. Akhir dengan maksud tiada kesudahan. Wadzahiru, dan dialah yang zahir, yang nyata, min jihati ta'rif, dari segi pengenalan. Dari segi pengenalan zahir sangat. Nak kenal Tuhan ni nyata pada alam ini. Wal batinu, dan dia itulah yang batin, tersembunyi, min jihati takyif, dari aspek takyif. Kaif-kaif itu tersembunyi. Kita tak mampu mengkaifkan Allah Ta'ala. Kita tak mampu membagaimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin, tersembunyi. Dengan makna kita tidak mampu idrak hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah maha mengetahui dengan setiap sesuatu. Allah mengasih banyak umur. Ni yang betul. Telefon dulu lah. Kedap. Tak ambil orang telefon malam tak? Bismillah. Tak minum ya ini kopi. Tak minum pagi. Saya sebuah si mata. Okey. Dan dia yang dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Makna indahnya kitab-kitab seumpama ni dia menggabungkan makna-makna akidah tu iktibas dan diambil daripada ayat Quran. Hadza ma dara alaihi kalamus syekh, dan inilah yang berkisar atasnya oleh kalam Syekh Imam Al-Ghazali fi ta'rifi dzatil karimah, pada mentarifkan, memberi pengenalan bagi zat Tuhan yang maha mulia. Wa qad kariha ba'dhum, kemudian dibincangkan masalah zat Allah ni. Wa qad kariha ba'dhum, sungguhnya telah tidak suka, makruh, membilang makruh oleh sebahagian ulama, itlaq dzati alaihi ta'ala, mengitlaq nama zat atas Tuhan. Kita kata zat Tuhan. Tuhan mempunyai zat. Nampak? Makna kalau bahasa kita boleh jadi orang salah faham kot tau. Zat Tuhan maknanya macam zat besi, zat kalsium. Ada faham itu? Ada? Kok dah boleh faham tau. Yang biasa ngaji, orang ngaji akidah tak ada faham itu. Tapi kalau tak tahu mungkin dia akan faham zat ikut tu. Jadi zat dengan maksud hakikat diri. Jadi mengitlaq atas hakikat Tuhan itu dengan nama zat, sebahagian ulama membilang makruh. Wa huwa mahjujun, dan itu dihujahkan. Mahjujun ay alaihi. Mahjujun dihujahkan di atas, menolak pandangan ini. Makna mahjuj makna dihujahkan atasnya bil ijma', dengan berdasarkan ijma' ala jawazi, di atas keharusan. Ulama mengharuskan itlaq zat dengan makna diri fi bisatit ta'limi wal ilqa, pada halaman untuk pengajaran dan juga pemberitahuan. Kita nak mengajar dan nak memberitahu dan ilqa, menyampaikan, tak ada masalah. Wal kalamu fi dzalika wasi', dan perbincangan, perbahasan mengenai demikian itu sangat luas katanya. Wal haqqu ablaj, dan yang benar itu sangat nyata. Wabillahi taufiqu, dengan Allah Ta'ala sajalah taufiq. Habis.
Jadi kalam musannif disulam oleh istilah-istilah dan juga bahasa-bahasa tasawuf. Nampak tak? Jadi kerana kita baca ni, baca akidah, kita terang akidah lah. Khatimatun. Ini satu penutup. Nak habis tak? Ustaz? Habis tak? Atau nak baca apa pula? Ha? Ha? Apa dia? Tuhfatul la. I'rab. Fi qawaidil i'rab. Ibn Hisham. Mana? Syarqawi. Kita minat fiqh Ha. Ada orang suruh baca Dusuki. Dusuki. Ala Ummil Barah Syarh Ummil Bara'in. Tengoklah. Khatimatun. Ini satu penutup. Tutup sini ada lagi ni. Man arafa annahu. Pada bab ni. Kaya masuk bab lain pula. Man arafa annahu la syarika lahu. Barang siapa yang mengetahui bahawa Allah tiada sekutu baginya. Lam ya'tamid ala ghairihi. Nescaya dia tidak akan bergantung kepada selain Allah. Walam yastanid li siwahu. Dan tidak akan bersandar kepada selain Allah. Siapa yang tahu Tuhan tak ada sekutu bagi Allah, maka dia tak akan bergantung kepada selain Allah dan tak ada minta, tak akan mohon daripada selain Allah. Wa man arafa annahu la didda lahu. Dan barang siapa yang mengetahui bahawa Tuhan itu la didda lahu, tiada did, tiada lawan baginya, lam yakhaf wa lam yarju ghairah. Nescaya dia tidak akan bimbang takut dan tidak mengharap selain daripada Allah. Nak takut apa? Wa man arafa annahu la nidda lahu. Barang siapa yang mengetahui bahawa Tuhan tiada lawan. Nid maksud lawan. Nidda lahu, tiada lawan dan tiada sekutu baginya. Lam yatruk amrahu li amri ghairi. Dia tidak akan meninggalkan arahan Tuhan kerana nak mengikut arahan lain. Dia tidak akan tinggalkan arahan Tuhan kerana arahan yang lain. Wa man arafa annahu qadimun raja'a ilaihi fi kulli hadithin wa qadimin. Dan barang siapa yang mengetahui bahawa Tuhan itu qadim, bahawa dia nescaya siapa yang kenal dan tahu Tuhan itu qadim, raja'a ilaihi, dia akan kembali kepada Allah fi kulli hadithin wa qadim, pada setiap benda baru dan benda lama. Apa-apa perkara yang berlaku baru ataupun yang telah berlaku, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa annahu la akhira lahu lam yanqati' anhu bihalin wa kadzalin siramu. Barang siapa yang tahu bahawa Tuhan tidak ada pengakhiran baginya, maka dia tidak akan memutuskan daripada Tuhan pada setiap keadaan. Dia tak akan terputus keadaannya daripada Tuhan. Sentiasa dia menyambung silah dan juga munajat dan juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan putus dengan Tuhan pada apa-apa keadaan. Wa kadzalik al-insiram. Begitulah dengan terputus. Isram ni putus juga. Fakama anna rububiyyatahu daimatun. Maka sebagaimana ketuhanan Tuhan itu berkekalan, fal'ubudiyyatu lahu daimatun. Maka kehambaan kita tu bagi Tuhan itu sentiasa berkekalan. Ini maksud, maknanya orang itu akan kekal dengan kekalnya Tuhan dengan maksud apa? Dengan maksud bahawa kehambaan dia sentiasa menjadi hamba kepada Allah, sebagaimana Allah itu sentiasa Tuhan kepadanya. Apa nama ni? Mana Ustaz ni mana? Tanya orang Indo sikit.
Hak ni yang orang salah faham kadang. Hmm. Mana? Ha? Konsep nirvana. Betul. Menyatu diri dengan Tuhan. Itu tak betul tu. Salah. Maka, jadi tidak terputus dengan Tuhan dengan apa-apa keadaan. Tak akan putus. Kerana ketuhanan itu sentiasa. Sifat ketuhanan itu daimah. Fal'ubudiyatu lahu daimah. Maka sifat kehambaan bagi Allah. Kehambaan hamba bagi Allah itu. Hamba itu hamba kepada Allah. Dia itu sentiasa. Bukan makna kita sentiasa wujud dengan wujud Tuhan. Bukan. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِالْجَلَالِ دَائِمًا. Barang siapa yang mengenali bahawa atau makrifat bahawa Tuhan itu bersifat dengan jalal, dengan keagungan sentiasa, lam yazal lahu khadi'an wa li'ibadihi mutawadhi'an. Maka sentiasalah dia khadi'an lahu, dia akan tunduk rendah diri kepada Allah. Wa li'ibadihi mutawadhi'an ay wa mutawadhi'an li'ibadihi. Dan dia akan sentiasa tawaduk, rendah diri kepada hamba Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa Allah bersifat dengan keagungan. Maka takkan dia nak angkat diri atas Tuhan. Dan takkan dia nak membesar diri di depan hamba Tuhan. Nampak tak? Jadi dia tidak akan sombong lah. Tak akan sombong. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. Barang siapa yang mengetahui bahawa dia Tuhan itu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, lam yu'arrij ala ghairihi fi iqbalin wala idbar. Dia tidak akan mengharap kepada selain Tuhan pada menghadap atau pada membelakangi. Menghadap atau ke depan atau ke belakang, tidak akan mengharap pada selain Allah. Kerana dia tahu Tuhan tu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Tengok ni kalam ulama sufi ni. Ini hakikat daripada tauhid yang akan membuahkan ihsan, muraqabah dan musyahadah ni. Bukan menatijahkan bahawa kesatuan dengan Tuhan. Menunggaling kawulu Gusti. Begitu, faham? Ha? Apa suka? Ha? Tahu, biasa dengar istilah tu. Manunggaling kawulu Gusti. Tu dah nak sebut tu. Sejawa tu. Siti Jenar tu lah. Ittihad dengan hulu tu. Nampak tak? Umi tengoklah Umi. Oh, Jawa tu. Belajar pandai. Gusti. Gusti Allah. Gusti maksud apa Gusti? Agung lah. Jadi bukan itu. Bukan ke arah itu pembawakan tasawuf yang sebenar. Jadi kalau ada tasawuf yang bawa kepada arah itu, tahulah kita bahawa itu bukan jalan sebenar. Habis. Seterusnya at-tanzih. Ada lagi tanzih. Khatimah hak tadi. Tanzih. Ini perbincangan pasal pada menyatakan tentang sifat-sifat tanzih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'ni al-kalama, menghendaki oleh Imam Al-Ghazali ialah perbincangan al-kalam fi tanzihihi ta'ala, pada mensucikan Allah, ay tarfi'ihi amma la yalik, mengangkat Tuhan daripada perkara yang tidak layak, menyucikan Tuhan daripada perkara yang tak layak. Bima'na, dengan makna al-iqrari bidzalika, kita ikrar dengan demikian, wa itsbatihi indana, dan mengisbatkan di sisi kita. Itu
Itu maksud dia. Kita nak menyucikan Tuhan. Wa illa fahuwa ta'ala munazzahun 'anit tanzih. Jika tidak dengan makna demikian, wa illam yakun bi makna dzalik, bi dzalikal makna, fahuwa ta'ala munazzahun 'anit tanzih, maka Tuhan tu memang dah sedia maha suci daripada nak dibersihkan. Tanzihkan fa'ala, taf'il dengan makna mentanzih, perbuatan menyucikan. Dan kenapa kita nak menyucikan sesuatu yang suci? Ni biasa kita dengar bagai-bagai makrifat. Bicara nak. Kita nak menyucikan Tuhan. Tuhan dah sedia suci. Kita nak melihat Tuhan. Tuhan tu dah sedia zahir. Kita nak lihat apa lagi? Padahal gitu. Dengan nada yang apa ni? Semangat ni. Nada marah-marah ni. Okey. Jadi tanzih bukan dengan makna kita nak menyucikan Tuhan. Tapi dengan makna ikrar dan mengisbatkan. Kita nak ikrar, nak tanamkan sifat tersebut, nak isbatkan diri kita. Sebab itu dia kata begitu. Wa illa fahuwa ta'ala munazzahun 'anit tanzih. Maka Allah Ta'ala dah sedia maha suci dia, suci daripada nak perlukan kepada penyucian. Tak perlu. Li'adami qabuli ma yunazzahu anhu, kerana dia tidak menerima apa yang nak disucikan daripadanya. Tak terima langsung. Lakin dzukira dzalika, namun disebut demikian itu lidaf'i awaridis syubahi wa takhayyulat, untuk menolak kedatangan syubhah-syubhah dan khayalan-khayalan. Itu tujuan dibincangkan tu. Ulama bahaskan penyucian Allah. Nak suci benda dah suci. Nampak? Jadi tujuannya kalau mari syubhah dan juga khayalan, andaian dan juga khatib syaitan ini, maka dia akan, kita dapat tolak dia. Dapat tolak. Okey. Wa qalu fi makna la ilaha illallah. Sungguhnya para ulama mereka berkata pada makna la ilaha illallah, innaha nafyun wa itsbat. La ilaha illallah tu nafi dan isbat. Ni biasa tak? Lepak pun reti. Nafi isbat. La ilaha illallah nafi isbat. Wa fussira bi annaha nafyun lima yastahilu wujuduhu. Maka ditafsirkan nafi isbat ni dengan bahawa dia itu bernafian kepada lima yastahilu wujuduhu, kepada yang mustahil wujud. Wa itsbatun lima yastahilu adamuh, dan pengisbatan bagi yang mustahil tidak ada. Menarik juga. Nafi bagi yang mustahil ada. Nafi bagi yang mustahil ada. Dan isbat bagi yang mustahil tak ada. Mana? Mustahil tak ada apa dia? Allah. Mengisbatkan Allah. Nafi pada mana? Yang mustahil ada. Iaitu selain pada Allah lah. Sekutu-sekutu dan seumpamanya. Okay. Wa ujiba, dan dijawab bi annama yastahilu wujuduhu, dengan bahawa yang mustahil adanya itu manfiyun. Hak mustahil ada memang dah ternafi. Li'annahu la yaqbalu thubuta, kerana dia tidak menerima sabit. Kalau perkara itu mustahil ada, tak perlu dinafikan lagi lah, sebab memang tak ada dah. Mustahil ada. Ada dia tu mustahil. Maka memang tersedia. Telah awal-awal lagi ternafi. Kenapa? Li'annahu la yaqbalu thubut, kerana dia tidak terima sabit. Tak terima sungguh. Bila kata mustahil ada, tak terima sungguh lah. Tak ada lah. Wa ma yastahilu adamuhu, dan sesuatu yang mustahil tiadanya itu sabitun, tentu sabit dah. Benda yang tak terima tak ada, benda itu pasti sabit. La yaqbalun nafya, tidak menerima penafian. Bila begitu, fala hajata li nafyin fiha wala ithbatin, maka tidak ada hajat, tak perlulah untuk kita nak nafi padanya dan nak isbat. Ni buat iskal lah, buat iskal. Okey.
Maka tak perlu sebenarnya nak nafi nak isbat. Sebab nafi benda tak ada, nak nafi apa? Nak isbat memang sudah ada dah. Nak isbat apa? Ha. Jadi ayat-ayat ni kalau tengok ni ayat sebahagian ayat-ayat ni iskal ni dibawa oleh golongan-golongan ajaran batiniah agak ni. Nak suruh orang pening. Nak suruh orang pening tapi tidak jawab apa. Dia ke soalan kita tak jawab apa. Bila pening tu orang pun apa hebat ni hebat. Maknanya belajar siapa pening. Okey. Faqila. Maka dikata. Al-ithbatu fin nafsi. Isbat itu berlaku pada an-nafs, pada diri. Wan nafyu fi minha, dan penafian daripadanya lima ya'ridu laha fi dhalik, bagi barang yang mendatangi bagi an-nafsi pada demikian itu. Isbat pada diri. Nafi itu pada benda yang mendatang, daripada sifat-sifat yang datang pada diri itu. Ini antara huraian berkaitan dengan nafi dan isbat ni lah. Jadi musannif datangkan beberapa penafsiran dan kalam ulama berkaitan makna nafi dan isbat tu. Wa qila nafyun lil kufri wa itsbatun lil iman. Kan nafi isbat kan? Nafi itu bagi kufur, isbat bagi keimanan. Wa qad yuqalu, dan sungguh dikata, kadang-kadang dikata nafyun lil khaliqati wa itsbatun lil haqiqati. Menafikan bagi khaliqati, menafikan lil khaliqah. Khaliqah ni makhluk. Menafikan kepada makhluk, wa itsbatun lil haqiqah, dan mengisbatkan pada hakikat, iaitu pada Allah. Kama fi baiti Labid, sebagaimana dalam bait Labid ibnu Asam. Apa dia kata? Labid ibnu Rabi'ah. Walaqad sa'imtu minal hayati wa tuliha wa qawlin nasi kaifa labidu. Dan syair. Walaqad sa'imtu minal hayati wa tuliha. Labid ni orang umur panjang, sebut kat sini. Wa qawlin nasi kaifa labidu. Labid ibnu Rabi'ah. Labid ibnu Rabi'ah ini, dia ni orang umur panjang. Dia sepak zaman jahiliah, sepak zaman Nabi, dan sepak pada Nabi wafat hidup lagi. Jadi kata siapa apa nama ni, tuanya dia sampai kening ni jatuh kening kat mata, apa? Bulu kening. Jadi sesungguhnya aku telah bosan daripada hidup, dan panjang sangat aku hidup ni. Dan aku bosan orang tanya, Labid apa cerita? Orang tanya sama khabar. Apa khabar Labid? Walaqad sa'imtu minal hayati wa tuliha wa qawlin nasi kaifa labidu. Jadi kata Labid Ibn Rabi'ah, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ala kullu syai'in, ketahuilah oleh kamu, kullu syai'in ma khala Allah batilu, setiap sesuatu selain Allah itu batil. Batil makna tiada hakikat, wujud yang sebenar baginya. Dengan maksud apa? Tidak ada. Batil maknanya hilang lah, akan musnah lah. Akan musnah. Kata ada wujud tu jadi apa nama ni, menafikan wujud makhluk pula. Bahawa setiap selain Allah itu batil, akan musnah, tidak kekal, menipu, fana. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap nikmat itu pasti akan hilang. Jadi inilah dia kata, nafyun lil khaliqah, menafikan bagi makhluk, wa itsbatun lil haqiqah, dan mengisbatkan bagi hakikat, bagi Allah. Sebagaimana bait Labid ini. Wa qad kana Asy-Syibli rahimahullah. Jadi dalam kitab-kitab sebegini, kalang-kalang sebegini ni, sekadar kita nak nampak kepelbagaian takbir tentang perkara akidah tu.
Jadi jangan kita larilah, jangan kita lari ataupun jangan kita terkeliru dengan asah yang telah ada dah. Sebab itu kitab dalam susunan Ummul Barahin dan seumpamanya, ta'rikh dan juga tu waktu pegang waktu lah. Cuma ini dibawakan juga kalam-kalam nukilan pada ulama lain. Dan jangan keliru lah. Waqad kana Shibli rahimahullahu ta'ala yaqul fi dhikrihi. Asyibli dalam zikir dia disebut apa? Allah. Boleh ke Wahabi bid'ah. Shibli ni ulama besar ni, wali besar ni. Dia sebut Allah, Allah je. Orang Wahabi tu tak ada makna tak? Ha? Tak ada makna. Pahala ada di khabar? Ha? Di khabar ada pahala tak? Dia orang ni kata tak? Tengok balik. Ha? Jadi apa nama ni? Jadi lafaz Allah ni panggil zikru bilismil mufrad. Zikir dengan isim mufrad. Allah, Allah. Wala yaqulu la ilaha illallah. Dan dia tak kata la ilaha illallah. Bukan tak kata langsung lah. Maknanya dia banyak menyebut Allah, Allah. Dia tak sebut la ilaha illallah. Maka orang tanyalah, faqila lahu fi dhalik. Maka ditanya dia pada perkara itu. Faqala nafyul aibi haitsu yastahilul aibu aibun. Faham tak? Ha? Apa Izzat? Menafikan kekurangan daripada sesuatu yang mustahil kurang, itu keaiban, kekurangan. Menafikan aib, kekurangan daripada sesuatu yang mustahil aib itu, itu keaiban dan kekurangan. Apa kaitannya? Tidakkah pada la ilaha illallah itu penafian? Penafian sekutu selain Allah. Dan kita nak nafi dengan sekutu Tuhan tak ada. Jadi bagi dia katanya tak payahlah penafian. Dia nampak dengan pandangan yang lebih dalam ni lah. Nah, ni kalau orang salah faham ni kata dah ni, ini telah menafikan syariat Nabi Muhammad yang mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Beda. Biar ana berlaku jadi Wahabi lah. Kalau Wahabi boleh buat gitu. Dia boleh ambil petik kataan Syibli ni, dia buat gitu. Ni orang tengok mata lalak ni. Mata lalak dia cari nebusuk. Orang bukan nak tengok tu, tak kata pun Imam Syibli tak sebut la ilaha illallah. Sekarang ni nak menunjukkan bahawa sebahagian daripada ahlillah, ahli sufi ni Allah Ta'ala beri mata hati yang lebih dalam ni. Ni jawapan ni bukan nak mengatakan bahawa afdal berzikir dengan isim mufrad daripada la ilaha illallah. Tak ada pun situ. Jangan kita faham situ. Ni Wahabi kadang-kadang dia memahamkan benda yang tidak disebut oleh tuan yang sebut tu, kataan tu. Bila kita dengar ini, kita pun tak terlintas sebagaimana dia terlintas. Dari segi makna itu wajib ada kemunasabah lah. Bahawa kenapa kita nak menafikan benda yang memang ternafi sudah. Tidakkah itu satu kekurangan? Gitu maksud dia. Jadi itu jawapan bila orang tanya dia kenapa dia zikir Allah, dia tak sebut la ilaha illallah. Bukan nak sebut langsung, nampak tu. Jadi jawapan ini al-maqal ini, perkataan ini khusus kepada hal khas. Khusus kepada ahwal yang khusus. Bukan kepada sebagai hukum secara umum. Sebab tu kalam ulama sufi ni kena belajar daripada ulama yang mendapat tarbiyah juga. Masyayikh kita yang tu, baru kita dapat baca dengan bacaan yang betul. Baca dengan bacaan yang betul. Qultu, kata aku. Nanti sebut dah tu. Hadhihi naz'atu halin sahihatun. Jadi Imam Ahmad Zarruq. Dia ni siapa ni? Syurtah, bolis al-ulama was-sufiyah. Dia ni kayu mengukur ni. Dia
Dia ni dia panggil muhtasibul ulama wasufiyah. Dia kata ini naz'ah hal. Ini satu, kita kata, tarikan ahwal yang datang kepada ahli sufi ni sahih, betul. Lakinnaha ba'idatun min rasmi syariah. Tetapi dia jauh daripada rasmi syariah, daripada aturan syariah. Dari segi aturan syariah tak jauh sikitlah. Sebab afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan dalam la ilaha illallah ni antara apa ni? Perkara apa nama ni yang nak syarat untuk dalam Islam dan seumpamanya. Ha. Gitulah, nampak. Jadi dari segi kita melihat dia ahwal yang berlaku, soalan itu dijawab berkaitan dengan jawapan itu kepada soalan tertentu dalam ahwal tertentu, betul. Tapi dari segi aturan syariat jauh sikitlah. Wa in kana laha syahidun, walaupun dia ada syahid, ada penyaksian syahid, bukti-bukti qarinah. Wa huwa qauluhu ta'ala, iaitu firman Allah Ta'ala. Ini antara dalil ni, zikir isim mufrad. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qul Allah. Sebutlah Allah. Qulillah, sebutlah Allah. Kemudian tinggallah mereka bermain-main dengan orang-orang yang leka. Jadi Syekh Ali Jumaah kata senang. Okey, kita baca ayat ni. Surah Wahabi tatbik kau ni. Tuhan suruh apa? Qul. Dah nak katakan ni? Qul fi amma kan? Tu nak katakan ni? Allah ke dah. Dia kata dok ni kulillah ni katalah Allah. Takwil tu iaitu katalah dia takwil tu. Kalau ikut zahir kepada tu kulillah. Qul Allah. Qul fi amma kan? Dapat apa berhenti? Berhenti sebab kasrah tu li takhallusu min iltiqa'i sakinai. Walau begitu dok berhenti kau payah cerita kan. Qul Allah. Katakan Allah. Dah. Kita nak, kalau ke ayat tu Tuhan suruh kata Allah, kata dia Allah lah. Dia bukan kata Allah tu salah. Dia kadang-kadang isu tu sebenarnya jadi isu tu pelik tu. Pelik. Lepas tu jawab pula panjang tu cakap. Jawab pun panjang ya. Panjang. Baguslah. Alhamdulillah ulama-ulama kita jawab, asatizah kita jawab. Tapi waktu baca tak? Tak baca setengah. Tak baca. Dia kadang benda gini, jawab pendek je. Tahu tak? Macam Syekh Ali Jumaah jawab kalau ikutnya jawab sindi-sindi je. Kadang waktu lebih terkesan. Dia jadi mikir. Kalau panjang itu, oh panjangnya. Istilah pun tak faham. Buat mari kalau ulama ni, dah baca dah, dah baca. Tu kadang-kadang tu Ustaz Kuman kata dia orang ni bukan tu dia perlu doa ya. Perlu doa je. Kita tak perlu benda dah ni, perlu doa saja. Supaya Tuhan beri buka pemahaman dia. Okay. Tengok sini. Firman Allah kulillah thumma dharhum. Wa qawluhu ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Innal ladhina qalu, sesungguhnya orang yang berkata rabbuna Allah, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Itu antara syahid yang menyatakan boleh sebut Allah tu lah. Jadi Imam Ahmad Zarruq, Syekh Ahmad Zarruq kata kalau dari segi zahir syariahnya, rasmi itu makna zahir aturan syariah. Rasam ni zahir syariah. Itu buat dia kan lakinnaha ba'idatun min rasmi syariah. Zahir aturan syariat tu seakan-akan macam apa nama ni larilah sikit sebab seafdal zikir la ilaha illallah. Tapi bila Syibli sebut Allah pula tu dan dia kata bahawa la ilaha illallah tu aib pula. Dia kata seakan-akan begitu tapi ada syahidnya. Wa bihasabi hadza, maka berdasarkan ini fahiya sa'ighatun, maka itu sa'irah.
harus dan boleh. Sairah ni maknanya harus, jaiz. Ba'dal ithbati, lepas daripada pengisbatan, an-nafi lil kufri awwala marrah, yang menafikan bagi kekufuran pada kali pertama. Isbat an-nafi. An-nafi itu sifat kepada isbat. An-nafi itu sifat kepada isbat. Ini mana? Fahiyya apa? Fahiyya la ilaha illallah tadi. Ini nak jawab balik ni. Kalau Shibli kata tadi kan. Nak jawab balik. Kalau Shibli kata, dah ada keaiban ke kepada kalimah la ilaha illallah? Kita selesai dah jawab. Maknanya itu hal keadaan tertentu. Orang yang melihat dalam ahwal naz'ah, hal yang tertentu saja. Bukan secara hukum. Tapi kalau jawapannya gini, dah kata adakah wajah kekurangan pada la ilaha illallah? Tak ada katanya. Sairah. Boleh dan juga tidak ada apa-apa masalah. Setelah mengisbatkan penafian. Mengisbatkan isbat yang menafikan kufur kali pertama. Mana? La ilaha illallah itu kan, dia itu kalimah yang dapat memasukkan seseorang daripada kekufuran ke dalam Islam kan. Jadi isbat. Isbat ni. Isbat yang menafikan kufur pada kali pertama. Orang kafir mula-mula dia nak nafi kufur dengan cara mana? Orang kafir kali pertama nak masuk Islam, nak menafikan kufur dengan cara mana? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah pengisbatan tu lah. Dia menafikan bagi kekufuran kali pertama. Jadi tak ada masalah lah sebut tu. Mustahabbatun li tajdidil iman biha, dan juga hukumnya sunat untuk membaharukan iman dengannya. Jadi imanakum biqauli la ilaha illallah kan. Jadi menyebut la ilaha illallah itu juga sunat untuk membaharukan iman. Ghairu qadihatin ba'dal iqrar, tidak mencacatkan setelah berlakunya ikrar. Ma'a tahaqquqi ilmiha, setelah kita tahakkuk yakin tentang ilmunya, tentang maknanya. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita telah fa'lam, kita telah mengetahui tentang tiada Tuhan kecuali Allah. Wa ma ata bihi fahuwa ainu ilmuha, maka apa yang dibawa datang dengannya, fahuwa ainu ilmiha, dia itu diri ilmu tentang kalimah itu. Dibawa datang dengan la ilaha illallah, itulah diri tentang makrifat yang dikehendaki. Fata'ammal dzalik, maka ta'ammulkan, perhatikan demikian itu. Wabillahi taufiq. Kalam ni kena dalamlah sikit masuknya. Nampak tak? Okey. Mana ni? Mabhath perbahasan tentang mentazihkan Allah daripada makna-makna jisim dan juga yang melazimi bagi jisim. Kata pengarang rahimahullah, qala rahimahullah, kata Imam Al-Ghazali, wa annahu laysa bijismin musawwarin wala jauharin mahdudin muqaddarin, dan Tuhan itu bukan jisim yang berupa, yang berupa. Dia bukan jisim yang berupa, musawwar. Wala jauharin mahdudin muqaddarin, dan bukan dia jauhar yang tertentu, yang berkadar, yang ada kadarnya, ada hadnya. Ada had dan ada kadarnya. Qultu, kataku, iftatahal kalama, memulakan kalam oleh musannif, oleh Imam Al-Ghazali, huna, di sini, fi sifatis salbiyah, pada menyatakan sifat-sifat salbiyah.
Fadzakara annahu ta'ala laisa bijismin wala jauhari. Maka Imam Ghazali sebut Tuhan itu bukan jisim dan bukan jauhar. Li'annal jisma, kerana jisim itu ma tarakkaba min jauharaini fa akthara. Jisim ialah yang tersusun daripada dua jauhar dan lebih. Masuk pada bahasa ilmu kalam lah ni. Jisim tu apa? Susunan daripada dua jauhar. Jauhar. Dan jirim? Jirim apa jirim? Izzat, boleh? Jirim dengan jauhar sama lah. Jirim dengan jauhar ini sama. Susunan dua jirim atau dua jauhar menjadikan jisim. Itu di sisi ahli kalam. Si falsafah dia mensyaratkan ada syarat lebih lagi. Mesti mempunyai, dia panggil ab'ad al-thalathah. 3 dimensi itulah. Panjang, lebar dan juga dalam. Nampak? Jadi hak tu makna khusus lagi makna jisim di sisi ahli falsafah. Kita mudah je, senang je. Berhimpun dua jirim, maka itu jisim dah. Jisim dah. Okay? Iaitu ma tarakkaba min jauharaini fa akthara. Wa sya'nuhu, ni kena jaga molek ni, jangan kita baca ni ada orang tu nak bincang pasal kalam tu. Bincang pasal kalam, dia terkeliru dengan ta'rif. Dia bahas perbincangan kalam di sisi ulama kalam ahli sunnah. Dia pergi ambil ta'rif al-falsafah. Jadi memang semabu lah. Bila tanya jisim dengan jirim, tak boleh nak tentu dah. Jangan kita semabu ni, sebab tu penting. Kita alat ngukur tu mesti biar kena. Kita nak timbang kilo. Timbang kilo. Tiba-tiba benda berat, kita timbang kilo. Orang tak timbang dengan ni, timbang mah. Tak guna nimbang tu. Padahal sama-sama nimbang. Nampak tak? Jadi campur sekali. Istilah bila kita tak ukur, tak kemah pada satu, di sisi satu perbahasan fan ulama tertentu, kita pergi campur lain, jadi keliru. Ni perbincangan yang kalam yang tidak berkesudahan ni. Ni ada gok kata ni, ada gok kata ni. Pas sudah tak jadi. Bila banyak kila waqala jadi kita nak suka tu biar kena. Biar mahir dulu, contohnya perbahasan ulama kalam. Apa istilah dia? Barulah kita nak ambil, nak guna alat menimbang hak lain. Nak timbang apa? Timbang mah. Mah guna timbang kilo. Naik tak? Naik tak? Tak naik. Ataupun guna timbang ton. Tan. Tak naik. Mana naik? Nampak tak? Ataupun ambil benda gajah buat guna timbang mah. Gemuk gitu je. Perumpamaan dia. Ya. Wa sya'nuhu at-taswiru wa tarkib. Maka sya'an, kelakuan jisim ni ialah taswir. Dia berupa lah dan dia tersusun. Bila panggil jisim, dia ada rupanya, dia ada susunan. Wal jauharu, okey, apakah takrif jauhar pula? Ma ashghala faraghan, iaitu yang mengisi ruang. Fakana mahsuran bil jihati, yang dihasarkan, yang dihadkan dengan jihad. Dia ada arah dia. Itu jauhar. Kewujudan jauhar ni, pertama ini sifat zati bagi jauhar. Dipanggil sifat nafsi atau sifat zati bagi jauhar. Dia memang mengisi ruang. Dan dia terhad dengan jihad. Keberadaan dia, kalau nisbah kepada sesuatu, mesti berjihad. Paling kurang jihad pada diri dia. Faham tak? Kalau kita katalah, kita kata alam ni semuanya duduk mana?
Alam ini kesemuanya duduk mana? Ha? Duduk mana? Bawah Tuhan? Habis gitu aku. Kan Allah atas darah kan? Atas darah. Bagi dia gitu aku. Alam duduk mana? Tak ada tempat lah. Tempat. Tapi dia mengisi ruang tak? Ruang pada dirinya. Dia ada jihah tak? Dia ada jihah pada dirinya. Bahagian atas iaitu arash. Faham tak? Kalau katalah benda tu tanpa kita, bayangkan, biasa orang kena cawang tau. Dia guna ni, kan ni. Tanpa kita bayangkan kedudukannya nisbah hak lain. Bayangkan wujud dia satu. Dia ada jihah pada diri dia tak? Ada. Atas ialah bahagian ni, bawah bahagian ni. Faham tak? Jadi mahsuran bil jihad. Kalau orang katalah ada alam ni jihad mana? Nak katakan tak? Tak ada jihad lah. Nisbah hak lain tapi pada diri dia ada jihad. Tak? Contoh. Ni kalau kita memahamkan satu tu tanpa kait dengan hak lain. Ni jihad ulia. Ini jihad sufla. Nampak? Jadi tak terlepas daripada jihad. Fasya'nuhu, maka keadaan sya'an jauhar itu tahdid, ada had, takwat takdir dan ada kadar dia. Tentulah dia ada had yang menghabisi dan kadar yang di situ habis dia. Hatta alam ni ada had tak? Ada had. Bagi suk penghujungnya mana? Arah. Nampak tak? Suk penghujung. Jadi ada kadarnya. Besar mana? Kan ada besar kan? Arah kan ada kadar dah besar dia kan. Maka makhluk yang semua bersifat daripada jauhar ini, dia pasti ada tahdid dan juga takdir. Jelas? Summa. Kemudian huwa murakkabun, iaitu murakkab. Jauhar itu bila tersusun, wa huwa al-jismu, maka dia itu jisim. Wa basitun, wa huwa murakkabun wa basitun. Wa huwa, jauhar itu ada yang murakkab. Jauhar yang murakkab namanya jisim. Wa basitun, ada basit, jauhar yang bertunggalan, tak bercantum. Wa huwa juz'ul ladzi la yaqbalul kismata bi suratil aqli, iaitu yang tidak, juzuk yang tidak menerima belah bi daruratil aqli, dengan darurah akal. Dengan fikiran pada akal, dengan penelitian akal secara mudah, dia ni kita panggil sebagai apa? Jauhar al-fard, iaitu juzuk yang tidak boleh dibelah pada akal. Maknanya kalau kita fikir akal, dah dia tak boleh nak belah dah benda tu. Okey. La yaqbalul qismah bi daruratil aqli. Dia tidak menerima qismah, tak terima bahagi dah langsung oleh akal. Itu juzuk paling kecil. Boleh bagi lagi. Ni isu apa ni? Bi daruratil aqli. Nampak tak ni nak isyarat pada isu apa? Tapi isu ni isu pada mengisbatkan jauhar al-fard. Ini antara perbahasan penting ulama kalam ahli sunnah yang menolak kepada pandangan falsafah. Apa kaitan isu penisbatan jauhar fard ni dengan akidah? Sebab banyak daripada pendalilan wujud Tuhan bergantung kepada hudusul alam kan. Hudusul alam tu melihat kepada alam itu terdiri pada jauhar dan juga arwah kan. Maka
nak mengisbatkan bahawa baharunya jauhar itu mesti ataupun perhujahannya akan membawa kepada kita perlu isbatkan ada jauhar fard. Kalau tidak, dia tak akan selesai. Di sisi ahli falsafah, jauhar tu sentiasa tak ada hujung. Tidak ada juzuk yang paling hujung yang boleh dipecah. Yang boleh sampai pada dia. Dan macam mana nak kira dia itu baharu? Sebab tu mereka boleh menerima bahawa alam ini qadim, tidak baharu. Sebab juzuk-juzuk jauhar itu sentiasa dia berterusan dan tidak ada kesudahan. Faham tak? Dia bertasasul, tak ada kesudahan. Jadi bila juzuk alam ni daripada jauhar, dipanggil sebagai, kalau Islam apa dia panggil hayula wasurah. Hayula wasurah. Hayula ni yang kita kata dia tu benda hak qadim. Dia tidak sampai kepada juzuk yang paling kecil. Kalau ahli sunnah kita kata, apa-apa sekalipun dia akan bawa kepada juzuk yang paling kecil yang dipanggil sebagai jauhar fard. Maka jauhar fard ini, bila dah nyata sabitnya, lepas tu tak boleh nak potong dah. Siapa buat dia? Keberadaannya tentu takkan ada sendiri. Akan dibuat oleh musabbib yang menciptakannya. Tapi apabila benda tu hayulah, benda yang tak ada kesudahan, benda tak boleh nak bagi. No. Benda yang kita abstrak ataupun tak ada kesudahan pada juzuk paling kecil. Jadi, kebarangkalian dia itu coding ada. Sebagaimana kata falsafah. Nampak? Jadi, itu penting antara sebab ulama kita mengisbatkan, membincangkan tentang jauhar al-fard. Bincangkan tentang jauhar fard. Okay? Jadi istilah apa pun kita nak kuat apa paling kecil lah. Kuat. Kuat itu adakah jauhar fard? Wallahu alam. Boleh jadi satu hari nanti ulama ahli sains temu pula yang lebih kecil daripada kuat. Jangan sebab ada orang kata jauhar fard tu atom. Itok lalu. Ni tu kena buat pembacaan orang nak mengajar. Kalau mengajar kitab secara tradisional, tak payah kait dengan saintifik, tak apalah. Guna jauhar fard. Siapa sudah lah. Tapi bila kita nak padukan dengan istilah sains ni ilmu berkembang. Kalau kita kata jauhar fard tu, dia sebut dengan sungguh atom. Tak tepat lah. Kalau mengajar saya atom boleh belah lagi. Atom tu boleh belah lagi. Jadi selagi mana dia boleh belah, orang nak panggil jauhar fard. Jadi apakah dia kuat ke? Apa ke? Nukleus ke apa? Proton ke? Elektron ke apa? Tu tak usah kira. Istilah ulama sebut jauhar fard. Jadi sebab apa? Sebab boleh jadi ada benda lain lagi yang boleh dipecahkan lagi. Okay? Jadi juzuk yang paling kecil itulah. Siapa yang cipta? Kerana dia itu benda yang ada. Ada kesudahannya. Ada kesudahan makna dia sebelum tu tak ada kemudian ada. Sebab itu pendalilan jauhar fard ini penting pada pengisbatan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Aku aspek tu lah. Tapi kalau kita nak bincang, ni penting sisi pencerahan ahli falsafah ni untuk rak pandangan yang mengatakan alam ni qadim. Okey. Jadi la yaqbalul qismata bi daruratil aqli. Faham tak darurat akal tu boleh? Dia nak isyarat kepada perbahasan yang telah sabit di sisi ulama kalam bahawa jauhar akan membawa kepada satu juzuk yang paling kecil yang tak boleh dibahagi lagi. Itu dianggap sebagai daruratul aqli. Ma'a qabulihi at-tarkibah, dalam keadaan jauhar ni dia menerima tersusun. Dia boleh susun jadi banyak boleh.
Kama yaqbalul jismu at-tahlila. Sebagaimana jisim itu menerima tahlil. Diurai. Tahlil ni maknanya diurai, dilerai. Wal ijtima'a wal iftiraqa. Dan menerima berhimpun dan menerima bercerai. Ijtima' iftiraq kan. Wahia hawadithu, dan kesemuanya itu dia itu hawadith, baharu. Wa ma la ya'ra 'anil hawadithi, dan sesuatu yang tidak sunyi. Wahia apa? Wahia at-tahlila al-madhkurah tu. Wahia at-tahlila wal ijtima'a. Ia kembali pada tu. Nampak tak? Dan ia mana? Ia al-madhkurah. Tahlil al-ijtima' dan iftiraq itu hawadithu, ialah sifat baharu. Wa ma la ya'ra 'anil hawadithi la yasbiquha. Sesuatu yang tidak sunyi, yang tidak terlepas daripada sifat baharu, takkan dia dapat mendahului sifat baharu tu. Jauhar tidak terlepas, la ya'ra 'anil ijtima' wal iftiraq wa tahlil. Jauhar dia tidak terlepas daripada sifat berhimpun, bercerai atau turai tadi. Dan juga harakah sukun lah. Panggil al-akwan al-arba'ah. Harakah wa sukun, ijtima', iftiraq. Dia tidak boleh tercerai daripada sifat ni. Sifat memang ada dengan jauhar. Maka bila sifat itu sentiasa dengan jauhar, tentu jauhar itu tidak mendahului bagi sifat. Faham tak? Boleh jauhar ada tanpa sifat. Tak boleh lah. Jadi sifat itu sifat yang lazim bagi jauhar. Maka la yasbikuha. Wa ma la yasbikuha, maka sesuatu yang tidak dapat mendahului sifat baharu, kana hadithan misliha, tentulah ia itu baharu seumpama sifatnya tadi. Dia bersifat, sifat dia baharu, tentu dia zat pun baharu juga. Mudah itu. Falaziman tifa'ul jismiyati, maka lazim ternafi jismiyah wal jauhariyah min wasfihi ta'ala. Ternafi jismiyah ay kaunihi jisman, keadaan Tuhan tu jisim. Wal jauhariyah ay kaunihi jauharan, keadaan Tuhan tu jauhar. Min wasfihi ta'ala, daripada sifat Tuhan. Mustahil ternafi lah. In urida itlaquhuma ala haqiqatihima, jika diingini itlaq kedua-dua itu atas hakikatnya, atas makna jisim dan makna jauhar. Hakikatan atau majazan, sama ada itlaq secara hakikat atau secara majaz, maka tak boleh kita nak kata Tuhan itu jisim atau kata nak itlaq Tuhan itu jauhar. Tak boleh. Li'anna at-tawqifa lam yarid bihi, kerana tidak ada tauqif. Tauqif ni makna tidak ada nas daripada syarak, sama ada Quran hadis. Tauqifiyah ni, tauqif makna tidak ada tauqif, tidak ada nas daripada syarak. Lam yarid bihi, tidak ada tauqif yang datang dengannya. Li quwwatil iham, lebih-lebih lagi kerana kuatnya waham sangkaan fi itlaqihi, pada mengitlaqkannya. Nampak tak? Ulama Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Zarruq ni, dia kalam salah itu dia faham betul ni. Yang ni salahnya golongan Wahabi. Pak berani dia kata apa? Jismun la kal ajsam. Lahu huwa jismun la kal ajsam. Ada pula berani kata lam nanfi anillah jismiyah li'annahu asyari' lam yanfihi. Mana? Aja dengar. Kita tak boleh nak nafi daripada Tuhan jisim. Sebab apa? Tak ada ayat Quran pun yang menafi Tuhan jisim. Faham tak? Tak ada hadis pun yang nafi Tuhan jisim. Dia dah isbat satu. Ni tengok ni, kecelaruan akidah. Memang kalau baca kitab mereka akan jadi tentak berakidah jadi selaru. Tak ada kaedah yang pegang kemah. Dia kata Tuhan, hadis ada tak? Ayat Quran ada tak kata Tuhan tu bukan jisim? Ada tak Tuhan bukan jisim? Menafikan lafaz jisim pada Tuhan?
Tak ada. Hadis ada tak menafikan lafaz jisim pada? Tak ada. Jadi kita tak boleh menafikan apa yang Tuhan tak nafi. Oh. Bunyi betul lah. Kalau ada erti bunyi betul. Tak sungguh. Betul lah. Kita tak boleh langgar. Ni silap ni. Dia tak tengok kepada kalam salaf dan juga ijma' ulama pada masalah. Dia kata dalam tu dia kata gitu pula. Sebab apa? Dia nak mengisbatkan bahawa Tuhan tu bertempat, mempunyai tangan, mempunyai wajah, mempunyai jari dan seumpamanya. Tapi jisim la kal ajsam. Jisim yang tak sama dengan jisim makhluk. Yadun la ka aidi. Tangan yang tidak sama dengan tangan-tangan. Wajhun la ka wujuh. Muka yang tidak sama dengan muka-muka lain. Jadi itu berlakunya perkara begini sebab apa? Sebab tidak memahami apa kalam ijma' dan juga kalam para salafus salih. Dia faham ikut dia. Ni zahiriyah dalam masalah ni. Padahal dalam isu ni, apa dia telah buat kesilapan besar situ? Dia mensabitkan lafaz yang tidak sabit. Jisim. Tak sabit. Dia kata kami tak sabit. Tapi kami tak nafi juga. Dah tak berani orang panggil ni. Orang ni tak berani. Padahal penafian tu sesuai dengan laisa kamitslihi syai'. Sebab jelas-jelas lafaz pada makna istilah jismiyah dan juga jauhariyah itu, lafaz jisim itu merujuk kepada zat makhluk. Merujuk pada zat makhluk. Okey. Sebab itu dia kata falazima intifa'ul jismiyah wal jauhariyah min wasfihi ta'ala. Maka lazim oleh ternafi sifat jismiyah dan jauhariyah daripada sifat Tuhan. In urida itlaquhuma, jika diingini untuk itlaq kedua-duanya ala haqiqatihima, di atas hakikat makna jismiyah dan jauhariyah, haqiqatan atau majazan. Nak itlaq secara hakikat pun tak boleh, nak itlaq secara majaz pun tak boleh. Kenapa? Kerana tidak datang tauqif berkaitan dengan lafaz itu. Tak ada pun yang membenarkan kita mengitlaqkan Tuhan itu jauhar ataupun jisim. Liquwatil iham, lebih lagi pula lafaz itu memberi sangkaan beratnya iham, sangkaan makna yang tak betul pada mengitlaqkannya. Tak jisim pun faham berjisim lah. Nampak tak? Wa khalafatil yahudu, dan menyalahi Yahudi, wal musyabbihatu, dan golongan musyabbihah yang menyamakan Tuhan ni, mentashbihkan Tuhan. Wa ghulatur rawafidhi, dan pelampau, golongan pelampau rawafid, Syiah Rafidah ni. Wal karramiyah, dan golongan karramiyah nisbah pada Muhammad bin Karram As-Sijistani. Ni golongan musyabbihah juga ni. Karramiyah ni golongan musyabbihah mujassimah ni. Biqaulihim, mereka kata apa? Huwa jismun. Tuhan tu dia jisim lah. Tapi ada orang yang kata rasa tak ada lagi Wahabi kata Tuhan jisim kok. Orang ni kata itu ada lagi lah. Ada lagi lah. Tapi tak sedar perkataan lain itu memberi makna jisim. Tu dia. Siapa berani sebut jisim sungguh sore tu dah jumpa lagi lah. Dah jumpa lagi lah. Tapi tak sedar perkataan lain itu perkataan yang memberi makna jismiyah juga. Tu dia. Lawazim jismiyah seperti makan. Makan. Okey. Jadi mereka ni mengata Tuhan tu jisim. Tuhan itu berjisim. Jadi jisim mana? Jisim yang layak untuk Tuhan. Thumma, kemudian ikhtalafu, mereka khilaf. Faqala ba'duhum, kata sebahagian mereka, haqiqatan, jisim, hakikat jisim. Wa qala ba'duhum la. Bukan hakikat jisim macam kita, tapi jisim hak layak. Jisim hak sesuai dengan Tuhan ni. Jadi hak kata haqiqatan tu jelas sangatlah tu, tashbih dan menyerupai tu. Hak kata tak sama pun, bukan hakikat pun tak boleh juga. Salah. Wa kullun batilun.
ai wa kullun minal qaulaini. Dia daripada dua kaul tu batil belaka. Yang kata jisim pada hakikat jisim pun ataupun bukan hakikat jisim yang ma'ruf ni pun batil belaka. Tak betul belaka. Ta'ala Allah an qaulihim. Maha tinggi, maha suci Tuhan daripada perkataan mereka. Ya. Okay. Kemudian katanya, nak erti mana sekejap. Wa kullu batinin wa ta'ifatun wa qalatin nasara. Tu cukuplah situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Jelas tak? Ha? Ada Jismu la ka ajsam. Jismun la ka ajsam. Dia nak kata majah ke tidak? Nak kata majah ke tidak? Mungkinlah boleh. Mungkin boleh lah. Makna jismun al-mutabadar fi dhihni lah. Makna jisim makhluk lah. Waktu hakikat dia. Jadi makna majah tu makna jisim yang bukan jisim makhluk. Boleh jadilah. Walaupun jisim itu sendiri, kalau kita ikut pada ikut kepada makna atau hakikat jisim tu, sebenarnya sama je. Bila kata jisim, cuma beza pada kaifiat dia. Kaifiat jisim. Jisim kita dengan jisim jin, jisim malaikat. Jisim juga, cuma kaifiat tu jisim. Sebab makna jismiyah tu. Bila tengok pada makna jismiyah itu, iaitu ma lahu ma syaghala faraghan. Ma ashghala fagharan. Tak? Ataupun ma tahayyaza bi nafsihi. Makna jauhar tu sendiri. Maka apa-apa yang tahayyuz dengan diri tu, yakni mengambil ruang, kira hakikat jismiyah sama tu. Tak? Tapi mungkinlah nak kata tajawuzan kalau mereka kata majah atas dasar bahawa jisim-jisim makhluk ini hakikatnya begini, jisim Tuhan lain. Tu makna istilah mereka lah. Ustaz Syed Hafiz ni Asy Sabri kata hakikat. Ya? Pernah dengar. Boleh share nanti dalam grup. Dia kata apa? Dia kata jisim, hakikat jisim. Ke mana? Ke ya hakikatan. Kalau sifat tu memang ada sebut lah. Lahu yadun hakikatan. Tuhan. Dan tengok dalam Syarah Wasitiyah ada. Syarah Wasitiyah. Ibn Utsaimin, Saleh Fauzan. Sifat-sifat khabariyah tu mereka mengisbatkan makna hakiki. Tapi makna hakiki tetapi tak sama dengan makhluk. Ada kaifiat yang tidak diketahui. Wal kaif majhul. Mereka mengisbatkan makna hakiki dan mengisbatkan kaifiat cuma tak tahu kaifiat. Kita menafikan makna zahir yang tidak layak bagi Tuhan tu. Dia kata benda, dia kata jisim yang hakiki. Berat tu. Boleh share nanti banyak-banyak orang Salafi Malaysia antara hak Foreh ni banyak dia soal dah benda yang disebut tu. Benda yang disebut tu sebenarnya ada dalam kitab-kitab Salafi hak Arab. Hak lain tak berani sikit. Takut sebab bahaya ni. Tak kira orang kata kita tak dia berani. Lalu uji kepada dia. Kalau ya hakiki, ya. Tapi jisim nak pernah dengar ke? Kalau dia kata jisim nak pernah dengar ya. Tak dia kau kita zalimi pihak-pihak dia kan. Dia tak kata jangan kita kata. Ya memang ada. Dalam kitab-kitab tulisan mereka pun mereka mengisbatkan sifat khabariyah dengan makna hakiki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Mana? Wasitiyah itu Ibn Taymiyah. Matan akidah wasitiyah. Ibn Taymiyah. Syarah dia ramai dalam nama syarah. Ada soalan tentang tangan dengan makna anggota tapi bukan macam makhluk. Tangan dengan makna anggota tapi bukan macam makhluk. Isbatkan makna hakikiyat tapi nafikan keserupan makhluk. Ya, tangan dengan makna anggota. Tangan dengan makna anggota tu. Ana pun tak aja dengar mereka kata anggota tak. Ada. Ana tak berani kata lah. Tapi rasanya tak ada mereka berani kata tangan makna anggota. Paling kurang mereka senyap. Mereka kata kat tangan sifat ain. Sifat zat. Sifat ain. Bukan sifat makna. Itu beza salah. Salah sifat ya. Sifat apa? Ain. Sifat wajah itu sifat maknan. Sifat makna makna apa? Sifat makni. Mereka mengatakan sifat ain. Sifat ain makna sifat zat. Waktu melazimi bahawa ada juz'iyah dan ba'diyah bagi Tuhan. Faham tak? Tapi dah tahu mereka faham kat tu ke tak? Kita boleh jelas bahawa makna ainiyah dengan ma'ani tu ada. Tapi mereka boleh kata gitu, dok. Tapi dok sebut juga. Tu kadang-kadang mereka tu tak faham dengan istilah mereka sendiri. Macam Syekh Dr. Jamal Farouk sebut. Wahabi kata apa? Nahnu nuthbitu ma'nal haqiqi. Wa nufawwidu kaifiyah. Kami mengisbatkan makna hakikat. Tapi kita mentafwidkan kaifiyat. Baik, bila kita ahli sunnah wal jamaah, kita mentafwidkan makna. Dia kata dak. Asy'ariyah ni mu'attilah. Kerana mentafwidkan makna. Apa maksud mentafwidkan makna? Asy'ariyah mengatakan ayat itu tak ada makna. Sahabat Nabi salah tak tahu makna. Sebab tafwid makna tak ada makna. Asy'ariyah tafwid makna. Mereka tafwid kaifiyat. Tayyib kita kata. Mereka kata kita tafwid makna, mereka kata kita ta'til. Tafwid makna di Syairah ialah ta'til makna, menafi makna. Ya, kalau tak sama ke? Mereka mentafwid kaifiyat. Tafwid tu ta'til kaifiyat, menafi kaifiyat. Syairah. Padahal bukan itu maksud dia. Mereka tak ingin daripada makna tafwid kaifiyat tu menafi kaifiyat. Tapi bila kena ke kita tafwid makna, mereka tuduh kita ta'til makna. Tafwid makna Asy'ariyah tu mereka kata ta'til makna, nafi makna. Dan mereka tafwid kaifiyat. Apa dia kata ta'til kaifiyat? Nafi kaifiyat. Dan nafi kaifiyat sama macam kita. Kita kata Tuhan tak ada kaifiyat. Apa tak? Mereka sendiri pun istilah tu ikut dah nak suka. Halalul lana haramu alaikum. Kata harammu haram buat. Aku boleh ya. Nampak? Dia boleh pula guna tafwid dengan makna bukan ta'til. Bila tuduh orang tafwid kata orang ta'til pula. Jadi benda gitu apa nama ni? Tangan dengan makna anggota wallahu alam tak jumpa lagi lah. Wak mensoreh kata anggota. Mensoreh, faham tak? Mensoreh. Okay. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Said kata